Okay, learning outcome 1.2a. Yang ni dah cover dalam lecture lah. So basically apa itu medan elektrik? Medan elektrik, kekuatan medan elektrik adalah di mana adanya electrostatic force experienced by a small test charge Q0. Maksudnya macam mana kita nak test adanya electric field, kita ambil small test charge Q0, kita letak pada sesuatu medan tu. Kalau ada electrostatic experience by the test charge, maka ada electric field lah pada kawasan itu. Okay. Kekuatan electric field strength ni is directly proportional to electrostatic force. So basically, makin kuat electric field, makin kuatlah electrostatic force. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, dah ada nama untuk setiap simbol dalam formula. Kita mesti pandai guna ni formula ni. E equals to F over Q0. Ada beza. Q0 ni adalah test charge. Yang kita belajar sebelum ini, Q yang besar ni adalah point charge. Point charge ni lah yang menghasilkan electric field. Okay. So, E adalah electric field intensity ataupun electric field strength. F adalah electric force ataupun nama lain dia electrostatic force. Q0 adalah test charge. Okay, ini satu formula yang kita boleh guna. From this formula, sebenarnya kita boleh keluar satu lagi formula which is E equals to KQ over R square. Dari mana datangnya formula ni? Daripada sinilah. Kan daripada sini kita tahu F adalah KQQ over R square over Q0. Okay, so basically force tu adalah attractive force between test charge dan juga point charge yang menghasilkan medan electric field tu kan. So here adalah Q0. So kita boleh buang kat sini. Basically medan electric field, kekuatan dia bergantung kepada point charge yang menghasilkan electric field tu tadi, dan jarak kita letak test charge dengan dengan charge tu. Okay, contohlah saya ada medan A1 kat sini, saya letak positive charge dekat sini. Okay, so basically kita tahu akan ada medan elektrik yang dihasilkan oleh point charge. Ini point charge. Point charge. Okay, now kita nak tahu kekuatan medan elektrik ni. Saya ambil test charge Q0 ni, saya letak di medan elektrik ni. Okay, kedudukan Q0 ni makin dekat dengan dengan point charge, makin tinggi electric field. Okay, so contoh ini kedudukan E1, ini kedudukan Q0 yang pertama, ini kedudukan Q0 yang kedua. So kita tahu di sini E pada kedudukan kedua lebih tinggi nilai dia berbanding E electric field pada kedudukan pertama. Okay, sebab kita tahu makin jauh kedudukan test charge daripada point charge, makin kurang nilai electric field. Itu logik lah. Makin jauh kita daripada suatu sumber tu, makin kurang lah kekuatan dia. Okay, so dekat sini saya dah ada bagi tahu E tu apa, R tu apa, Q tu apa. Okay, so E adalah vector quantity. Ini sangat penting. Kenapa? Bila dia vector quantity, cara kira dia mesti sama dengan force. Ada dua, kita boleh cari magnitude dan juga direction. Ini sangat penting lah. So direction of E, kita kena tahu macam mana nak determine direction E. Kalau force kita tahulah satu kalau same repulsive force, direction dia mesti opposite to each other, tolak each other. Kalau same opposite charge, dia akan attract kan. Itu direction depends kepada attractive atau repulsive force. Kalau F, untuk E, dia depends kepada sign of the point charge only. Faham tak? Electric field ni tadi kita tahu dia datang daripada point charge, bukannya test charge. Test charge kita tu tidak affect langsung medan elektrik ni. Kita hanya guna dia untuk test kekuatan medan tu sahaja, electric force pada satu kedudukan sahajalah. Okay, so electric field hanya depends kepada point charge sahaja. So tadi kita dah belajar lah direction E, dia mesti yang ini. Kalau positive charge dia outwards, kalau negative charge dia inwards. So anything yang berada berdekatan dengan point charge ni, electric field tu akan follow direction point charge. Okay, kita akan tengok kejap lagi lah. Okay, unit untuk E adalah Newton per Coulomb. Volt per meter ni kita akan tengok selepas ni datang mana volt per meter. Sekarang kita guna Newton per Coulomb sahaja, sebab kita tahu E tadi by definition dia adalah F over test charge, which is F adalah Newton,
charge adalah Coulomb. Okay, so now kita nak belajar direction untuk E kita. Okay, direction E tadi depends pada sign of point charge sahaja. Dan kita tahu point charge ni hanya ada dua sahaja. Sama ada positive point charge ataupun negative point charge. Test charge pula ada dua juga. Sama ada positive test charge ataupun negative test charge. Okay, so kita tengok yang pertama. Kolom pertama kita nak belajar direction of electric field strength. Okay, positive point charge. Okay, contoh di sini saya ada positive point charge dan kita tahu point charge ni direction electric field lines dia mesti keluar. Okay, so saya pun lukislah dia keluar. Okay, now saya letak positive test charge. Tak kisah nak letak mana. Contoh dua kedudukan. Saya letak kat sini satu Q0, dekat sini satu Q0 saya. Dia depends kalau E, okay, kita tengok direction of E. Direction E tadi depends pada point charge kan. Okay, so saya guna warna merah lah. Okay, untuk pada kedudukan pertama, kita ambil daripada point charge tu, kita panjangkan arrow tu. So, di kedudukan pertama, E saya ke kanan. Okay, ini kedudukan pertama. Okay, pada kedudukan kedua, kita ambil direction E daripada point charge yang terdekat dengan dia dan panjangkan dia. Sebab dia keluar, so daripada sini dia ke sini. So, di kedudukan kedua ni, E dia adalah ke kiri. Dia tak kisah. Q0 tadi positif kan kalau ikut. Kalau ikutkan positif, mesti sama direction lah. Dekat mana-mana pun. Tapi untuk E, kita bukan depends pada test charge. Kita depends pada point charge. Dan direction tu mesti dari point charge tu. Okay, saya ulang sekali lagi untuk yang kedua. Contoh, masih positive point charge. Okay, tapi saya letak negative test charge. Contoh kedudukan negative test charge kat sini satu, dekat sini satu negative test charge. Okay, positive point charge mesti keluar kan arrow dia. Okay, ini direction E saya. So, pada kedudukan yang pertama di sini, direction E experienced by Q0 ni ke mana? Daripada sini kita panjangkan, dia masih ke kanan. Sama dengan yang positive test charge. Walaupun ni positive test charge, walaupun ini negative test charge, direction E masih sama. Sebab apa? Sebab point charge masih lagi pada sign yang sama, positif. Okay, kalau di bawah ni pada kedudukan 2 ni, contoh kepada kedudukan 2, E1 sini, sorry. Pada kedudukan 2, kita ambil yang sini. Yang ni lah paling terdekat dengan kedudukan ni. So, kalau kita tengok E di sini ke bawah. So, pada kedudukan 2, E saya ke bawah. So, ini E2. So, electric field experienced by negative Q0 di kedudukan kedua adalah ke bawah direction dia. Okay? Berbeza dengan force. Kalau kita nak check direction force pada kedudukan pertama ni, kita tahu ini positif, yang ni pun positif Q0. Kita tahu dia repel kan. So, F sini ke kanan. Okay. Kalau yang ini pula, sini positif, kita tahu dia repel, F ini ke kiri. Okay. Apa jadi kalau sini negatif Q0? Ini negatif test charge, kita tahu kalau positif dengan negatif, dia attract F saya ke kiri pada kedudukan ni. Dia tak sama dengan yang atas tadi kalau F. E dia masih sama kalau tengok. E masih ke kanan. Tapi F untuk kes pertama ke kanan, untuk kes kedua ke kiri. Kenapa? Sebab F depends pada negatif or positif test charge. Untuk E, dia hanya depends kepada point charge sahaja. Okay. So, contoh seterusnya. Kalau lah saya ada negative point charge. Okay, saya ada negative point charge dan saya letak positive test charge. Okay, contoh positive test charge saya di sinilah. Okay, kita tahu untuk negatif, kita punya electric field lines adalah masuk. Okay, so bila masuk, kita tahu direction of electric field lines di sini. Kita akan follow yang point charge lah ke atas. Ini E. Contoh pada kedudukan pertama. Okay, contoh saya letak di sinilah. Q0 saya positif ni. Okay, kita tahu electric field lines akan masuk ke sini. Jadi, direction of E di sini pun dia akan menuju ke sana lah. Ni E2 pada kedudukan tu. Depends pada point charge. Okay,
Force pula. Contoh kalau kat sini force dia, sini positif, sini negatif, dia akan track. So force dia akan follow ke atas jugalah. Naik ke atas. Okay, what happen kalau saya ada negative point charge? Tadi kita tahu dia akan masuk. Okay, saya lukis dulu dia masuk. Dan saya letak pada kedudukan yang sama. Dia kata negative test charge. Di sini negative Q0. Okay, tak kisah dia negatif atau positif. E di sini masih lagi ke atas. Kan? Tetapi kita punya direction force, sebab ini negatif, yang ini negatif, dia akan repel, so force ke bawah. Dia berbeza dengan kes yang atas, force ke atas, yang ni force ke bawah. E tak berubah, walaupun negatif atau positif test charge. Okay? So, ini cara kita nak check direction of E. Kita tengok direction of point charge. Okay? Saya dah ada tulis kat sini. Kalau E hanya depend pada sign point charge, kalau force depends pada both signs of point charge and test charge. So sekarang kita nak draw. Kita nak draw electric force diagram pada point charge A dan juga electric field diagram pada point O. Okey. Yang ini saya nak awak draw sendiri bagi A, saya nak tunjuk yang B. Okey, yang B untuk electric field, ini direction E lah. Okey, electric field diagram pada point O. Di sini. Saya nak cari direction E di sini. Ingat, E datang daripada point charge. Now, kita ada 1, 2, 3. 3 point charge bermaksud kita ada E, A, E, B dan juga E, C. Okay, direction dia macam mana? Direction dia depends pada point charge tu kan. Lukis dulu direction E pada point charge. Kalau positif keluar, negatif dia masuk, positif keluar. Lukis pada setiap point charge dulu dan direction yang kita nak pada sesuatu point tu kita ambil direction yang terdekat dengan dia. Contoh E daripada point A, yang kita nak pada point O kan, yang terdekat dengan point O adalah yang ini. Kalau tengok dia ke kanan. So kita lukislah. Yang ke kanan adalah E daripada point charge A. Okey, untuk C. Untuk C, dia punya arrow yang terdekat dengan O adalah ke kiri. So, ke kiri. Ini E from C. Okay. Direction E daripada B, yang paling dekat dengan point O adalah yang ini. Dia ke atas. So, ke atas adalah E from B. So, siaplah electric field diagram. ED. Okey, untuk pengiraan E, tadi kita ada dua rumus untuk E. E satu F over Q0. Yang kedua adalah E equals to KQ over R square. Kena tahu beza. Kita guna yang ini apabila melibatkan system of charge. Contohnya nak cari E dalam sesuatu sistem charge. Macam mana nak tentukan dia system of charge ataupun tidak? Tengoklah kalau kita ada point charge pada satu kedudukan, selalunya kita akan guna E KQ over R square untuk dapatkan nilai kekuatan E pada suatu point. Macam pengiraan force juga, disebabkan dia vektor, kita ada pengiraan untuk magnitude dan juga direction of E tadilah. Dia sama je dengan pengiraan F, cuma rumus kita guna KQ over R square. Okay, kita tengok yang pertama. Example 4, dia kata kita ada 2 point charges Q1 and Q2 placed 12 cm and 30 cm from point P respectively. Okay, bermaksud kalau tengok sistem charge ni, di dalam medan ni, kita akan dapat E from Q1 dan E from Q2. Ada 2 E lah. Ada 2 nilai E. Kita tengok itu. Okey, soalan pertama nak cari magnitude dan juga direction of electric field intensity. Now dia guna perkataan electric field intensity. Tak kisahlah asalkan ada perkataan electric field, dia adalah E lah. Di point P. Okey, nak cari magnitude, kita kena tahu rumus. Rumus dia adalah KQ over R square. Direction, kena check lah. Tengok pada point charge. Okay, tetapi itu kalau satu sahaja charge. Now kita ada 2, kita kena follow step by step. Pertama, sketch electric field diagram yang menunjukkan direction of electric field pada point tersebut. Dan kita follow direction of E menuju ke arah mana yang kita nak cari. Okay, apa maksud dia? Pertama, lukis electric force diagram pada point mana? Point P. Sebelum nak lukis dekat point P, kita lukis dulu direction E hasil daripada setiap point charge. Kalau negatif, kita tahu dia masuk. Kalau negatif, kita tahu dia masuk. Jadi di point P, kita ambil yang terdekat. Okey, dari point P ke Q2, inilah yang terdekat. Which is, dia ke kanan. Ini E
from 2. Kalau P ke Q1, yang terdekat adalah arrow ini, which is dia ke kiri. So, E1. Ni point P kita. Siap. Diagram kita. Baru kita, macam force lah, kita check dulu direction force, baru kita kira. Okay, step kedua ni nak cari magnitude. Ini adalah pengiraan nak cari magnitude. Bila kita nak cari magnitude, make sure kita guna vector punya addition. Okay. Magnitude yang pertama, kita cari dulu E1. Berapa nilai dia? KQ1 over R1 square lah. Okay. So, K 9 kali 10, 9. Q1 adalah 3 micro. Okay. Tak perlu masukkan negatif. Ignore negatif sign kalau pengiraan vektor. Macam force juga. Sebab negatif tu nanti merujuk kepada direction sahaja. So, R1 square bermaksud dari point P ke charge 1 lah. Which is 12 cm kuasa 2. So, dapatlah nilai E1 kita. Tadi, Newton per Coulomb dia punya unit. So, kita cari E2 pula. KQ2 over R2 square. Berapa Newton per Coulomb? Guna rumus yang sama. So, nak cari total dia di point P. Tengoklah direction ni. Macam kita cari total force jugalah. So, E di point P adalah E1 ke kiri. So, negatif E1 kita tambah dengan nilai itu. Kenapa boleh tambah direct? Sebab dia berada pada paksi yang sama, paksi X. Remember dekat sini, kita mesti add electric field strength menggunakan vektor. Kalau dia ada X and Y component, memang kena cari dulu total X and Y component dan cari resultant menggunakan rumus yang ini. Direction pula kena guna tan theta kalau ada dua-dua komponen. Okay, dah dapat magnitude kat sini. Tentukan direction dia. Tengoklah positif atau negatif. Kalau positif nilai di situ, dia ke kanan. Kalau negatif nilai ke situ, nilai di situ, dia ke kiri. Okey? Okey, so saya nak awak selesaikan yang ketiga dan boleh rujuk example 2B yang kita dah bincang sebelum ini untuk cuba jawab soalan yang ketiga. Okey? That's all. Thank you.